Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Selepas subuh, ratusan tong air zam-zam yang kosong diletakkan di satu sudut untuk diisi semula pada waktu asar nanti. Keadaan di sekitar Masjid Nabawi selepas subuh biasanya tenang. Lampu masjid dipadamkan sekitar jam 6.30 pagi. Hari semakin cerah, terasa berat untuk meninggalkan rumah Allah yang menempatkan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Peluang berada di tanah suci ini amat bermakna, malah tidak ternilai jika dibandingkan dengan wang ringgit atau emas permata. Jutaan umat Islam ingin menjejakkan kaki di bumi Madinah, namun tidak semua berpeluang untuk melakukannya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Wang ringgit bukan jaminan berada di tanah suci ini, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hotel-hotel di sekitar Masjid Nabawi tidak putus-putus menerima tetamu dari seluruh pelosok dunia. Gelagat sekumpulan jemaah umrah dari Asia Tengah menarik perhatian saya. Walau berbeza budaya dan bahasa, umat Islam berhimpun di tanah suci ini berkat syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya menuju ke hotel dengan penuh kesyukuran. Syukur kerana dilahirkan dalam nikmat iman dan Islam serta menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur itu menerbitkan kerinduan untuk bertemu dengan baginda. Malam ini, selepas solat tarawih, saya akan menziarahi makam baginda walaupun terpaksa berhimpit dengan jemaah lain. Kesempatan berdoa di Raudah juga tidak akan dilepaskan. Namun, ia tidak semudah yang disangka. Selepas berehat seketika, saya kembali ke Masjid Nabawi untuk menunaikan solat Jumaat. Waktu masih awal, tetapi jemaah sudah melimpah hingga memenuhi kawasan luar masjid. Hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia, penghulu segala hari, dan berada pula pada bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah
bulan rahmat dan keampunan. Jadi ramai yang menuju awal ke masjid untuk solat Jumaat sambil melakukan ibadah yang lain seperti iktikaf dan juga membaca Quran. Ramai yang merebut peluang untuk mendapat ganjaran yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam cuaca panas membahang ini, hanya iman yang kental menjadi sumber kekuatan para jemaah. Para ulama menjelaskan bahawa pada bulan Ramadan yang mulia ini digalakkan ataupun disunatkan untuk berjalan kaki ke masjid dengan tenang tanpa tergesa-gesa, kerana memperbanyakkan langkah kaki ke masjid membolehkan kita mendekatkan diri dengan Allah, melakukan pelbagai aktiviti yang mampu menjurus kepada sifat ketakwaan dan keimanan. Bila kita tenang, sabar dan yakin, insya-Allah kita mampu meraih ganjaran yang telah pun janjikan oleh Pencipta yang Maha Kuasa. Beberapa minit sebelum solat Jumaat bermula, kami dimaklumkan oleh pihak berkuasa agar tidak membuat rakaman. Rakaman hanya boleh dilakukan oleh pihak masjid sahaja. Kami secara rasminya mendapat kebenaran merakamkan suasana Ramadan di kota Madinah. Namun dalam keadaan tertentu, kebenaran tersebut tidak diguna pakai atas sebab-sebab keselamatan. Pada hari ini dikatakan terdapat rombongan pemimpin negara-negara Islam menunaikan solat Jumaat. Bagi tujuan keselamatan, media asing tidak boleh membuat rakaman sepanjang solat Jumaat berlangsung. Selepas tetamu kehormat meninggalkan masjid, kami dibenar merakam suasana kelas Al-Quran bagi kanak-kanak dan golongan remaja. Ia berlangsung di bahagian dalam masjid. Kelas ini diadakan secara percuma dan berakhir menjelang waktu berbuka. Selepas berbuka, kehidupan di kota Madinah semakin rancak. Kawasan di sekitar Masjid Nabawi juga tidak kurang hebatnya. Sebelum menghadap Allah, kita perlulah bersih dan suci. Bukan hanya wuduk, malah bersugi juga antara amalan yang amat dituntut. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan bersugi itu satu amalan, kerana ianya, yakni bersugi, menyihatkan mulut dan merupakan kesukaan kepada Maha Pencipta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kayu sugi ini berasal dari pokok yang berbeza-beza di setiap negara. Terdapat teknik tertentu untuk memilih yang terbaik. Jadi saudara Isa akan membantu saya untuk memilih kayu sugi ataupun siwak yang terbaik. Ada cara-cara untuk kenal pastinya dari segi rasa. Mungkin nak tanya juga sama ada saiznya mengaruhi ataupun tidak dari segi kualiti kayu berkenaan. Jadi Isa telah pun sebutkan bahawa jika kita sapu di gigi, mungkin ada rasa macam pedas. Dan pedas itu juga menunjukkan itu lebih baik. Kita akan terokai lagi di sebalik kayu siwak atau kayu sugi ini untuk mendapatkan yang terbaik bagi kesihatan dan juga yang paling penting mengikut sunnah. Bahagian hujung kayu siwak sama ada batang, ranting atau akar yang sudah ditanggalkan kulit luarnya, digigit atau dikunyah sehingga menjadi seperti berus lalu digosokkan pada gigi. Ia boleh diguna untuk membersihkan lidah. Saiz tidak penting untuk menentukan kualiti kayu sugi. Namun, kayu yang segar,
kaya dengan ekstrak semula jadi yang amat baik untuk kesihatan gigi dan gusi. Ia telah terbukti melalui kajian klinikal. Paling utama, disukai oleh Allah dan pesuruhnya. Dengan nafas yang segar dan kesihatan yang baik, pastinya akan lebih khusyuk untuk beribadah, terutama melakukan solat pada malam hari. Di kota inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah berpuasa. Di sini jugalah bermulanya solat sunat tarawih. Baginda tidak menamakannya secara khusus sebagai solat tarawih, tetapi menyebutnya sebagai qiyam Ramadan seperti maksud sebuah hadis. Barang siapa melakukan qiyam pada malam Ramadan kerana meyakini keutamaannya dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa kecil yang telah dilakukannya. Hadis muttafaqun alaih. Qiyam Ramadan yang dimaksudkan termasuk solat tarawih serta ibadah lain. Masjid Nabawi mula dipenuhi jemaah yang mengejar kelebihan Qiyam Ramadan. Di Madinah, solat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Suasana begini tidak berlaku di zaman Rasulullah kerana pada waktu itu sahabat menunaikan solat tarawih bersendirian atau dalam beberapa kelompok jemaah yang berasingan. Saidina Umar Al-Khattab adalah khalifah yang memulakan solat tarawih dalam satu jemaah di masjid sebanyak 20 rakaat dengan dipimpin oleh imam yang baik bacaannya. Ada baiknya kita merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah pun mengurniakan kita suatu solat, maka peliharalah akan dia, iaitu solat sunat witir. Solat sunat witir dilakukan sebanyak 3 rakaat. Pada malam ini, ketika solat witir, imam akan membaca doa kunut. Doa yang dibacakan agak panjang serta mendayu-dayu hingga menyentuh perasaan mereka yang memahami isi kandungannya. Membaca kunut ketika solat witir adalah sebahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مديدة ونحن في أمن وإيمان وفي طاعة وتوحيد وإحسان يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sekitar jam 11 malam, jemaah mula bersurai dari masjid. Selesai solat sunat witir di Masjid Nabawi pada malam ini. Sesungguhnya solat sunat witir ini adalah satu solat sunat yang amat dituntut dalam Islam dan kita digalakkan untuk melakukannya. Rasulullah sentiasa melakukan solat sunat ini sama ada ketika bermukim ataupun ketika bermusafir. Malah ada riwayat yang menyebut bahawa Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat sunat witir walaupun sekali. Selepas solat tarawih dan solat witir, jemaah lazimnya menuju ke restoran untuk menjamu selera. Apabila ramai jemaah yang keluar, ruang dalam masjid menjadi lengang.
Situasi ini memberi peluang buat saya serta juru kamera jejak Rasul merakamkan suasana di Raudah dan makam baginda. Namun jangkaan saya meleset apabila menghampiri kawasan Raudah. 1/3 kawasan masjid masih dipenuhi jemaah. Beberapa laluan juga ditutup bagi mengelakkan jemaah menyerbu secara beramai-ramai. Siapa yang tidak mahu bersolat di Raudah? Raudah Al-Mutahharah adalah satu tempat yang sangat mulia di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda, "Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga dan mimbarku terletak di atas kolamku, Al-Kausar." Hadis riwayat Bukhari. Raudah ialah ruang antara makam Rasulullah dengan mihrab. Ia menjadi tumpuan kerana dikatakan tempat paling mustajab untuk berdoa. Raudah sentiasa dikawal rapi oleh pihak berkuasa. Buat masa ini, jemaah terlalu padat dan ramai pula yang bersolat terlalu lama biarpun papan tanda jelas menyuruh mereka memberi peluang kepada orang lain. Saya kini menanti peluang untuk masuk ke Raudah dan juga menziarahi makam Rasulullah dan juga para sahabat. Sekarang ini memang ramai orang, jadi kena tunggu liran dan juga tunggu waktu yang sesuai. Ketika ini, bukan sahaja kawasan Raudah dipenuhi jemaah, malah pada bahagian makam Rasulullah juga jemaah sedang berasak-asak. Rasa rindu terhadap baginda membakar semangat menghampiri makam Rasulullah serta dua orang sahabatnya, Saidina Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Rasulullah diriwayatkan sempat berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali sebelum baginda wafat. Kegagalan untuk membuat rakaman dalam kawasan Raudah serta menghampiri pintu makam Rasulullah agak mengecewakan saya. Mungkin bukan rezeki saya untuk merakamkannya kali ini. Namun kesempatan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dua orang sahabat baginda bagikan satu nikmat pada malam Ramadan ini. Terubat rasa rindu pada baginda. Kesyukuran yang tidak terhingga kerana dilahirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah.